Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para peserta webinar. InsyaAllah, webinar akan bermula sebentar sahaja lagi, iaitu tepat jam 10 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat datang ke webinar Tradisi Persuratan Jawi dan pemerkasaannya pada era baharu, anjuran Muzium Warisan Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Sidang hadirin, yang berbahagia Profesor Said Muhammad Najib Al-Attas pernah menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu merupakan satu peristiwa penting sejarah yang menandakan bermulanya zaman baharu bagi masyarakat di rantau ini. Melalui bahasa Melayu, Islam telah memperkenalkan bangsa Melayu ini ke arah Islam telah memperkenalkan masyarakat Melayu ini ke arah kemodenan. Kemodenan yang bagaimana? Kemodenan yang dapat dilihat menerusi penggunaan satu tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi. Tulisan ini bertanggungjawab menyatupadukan bahasa Melayu supaya dapat bergerak maju dalam proses sejarahnya ke arah zaman moden, zaman yang mengutamakan pemikiran saintifik serta menanam faham kebangsaan dalam peribadi masyarakat Melayu itu. Tulisan Jawi pada ketika ini telah memberikan pengaruh
besar kepada masyarakat di rantau ini. Namun kini, tulisan Jawi telah dilupakan, bahkan ingin dihapuskan. Kekhawatiran sebagaimana yang diutarakan oleh Profesor Said Muhammad Najib Al-Atas adalah jika masyarakat alpa dan dengan fenomena semasa ini, maka impaknya pasti memberi kesan kepada faham kebangsaan dan beberapa elemen yang mendefinisikan Melayu itu. Maka, untuk membicarakannya dengan lebih rinci lagi, Muzium Warisan Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM mengundang seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam memperjuangkan tulisan Jawi dalam pengkajian Melayu, iaitu Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Adi Asran Abdul Aziz. Justeru, sebelum webinar ini bermula dan bagi memberkati majlis, marilah kita bersama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan webinar ini, saya serahkan kepada moderator yang sangat prolifik dalam bidang linguistik Arab dan ketamadunan Islam, iaitu yang berusaha Dr. Wan Muhammad Wan Sulong, pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Asing Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Para profesor, para pensyarah, ahli akademik, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta webinar sekalian. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini. Kita diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada dalam program webinar yang dianjurkan oleh Muzium Warisan Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berada pada 16 Ramadan. Semoga dengan keberkatan Ramadan, program webinar ini akan bertambah keberkatannya, mengambil keberkatan daripada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi webinar pada kali ini sebagaimana dinyatakan oleh saudari pengacara majlis tadi, bahawa kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik, sangat relevan, iaitu tentang tradisi persuratan Jawi pada masa kini dan pemerkasaannya pada era ini. Jadi saya kira ini satu tajuk yang sangat relevan, sangat menarik, dan alhamdulillah pihak penganjur telah berjaya menjemput seorang panel yang tidak asing lagi, seorang pakar yang tidak asing lagi dalam bidang Jawi ini, iaitu Prof. Madya Dr. Adi Asran bin Abdul Aziz. Jadi sebelum kita memulakan bicara, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengenali dengan lebih mendalam tokoh yang akan membicarakan tajuk kita pada pagi ini, iaitulah Prof. Madya Dr. Adi Asran. Saya akan baca sedikit biodata beliau supaya kita lebih mengenali siapa beliau. Dr. Adi Asran ialah Profesor Madya di Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM, dan pengkhususan beliau ialah dalam bidang linguistik, iaitu linguistik Melayu, dan beliau adalah pensyarah kursus sistem tulisan Jawi. Beliau juga adalah mantan Ketua Jabatan Bahasa Melayu dan sekarang memegang jawatan timbalan dekan akademik dan pelajar di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Dari segi pelibatan beliau dalam bidang Jawi ini,
di peringkat nasional. Beliau adalah ahli jawatan kuasa tetap Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia, dan beliau juga adalah pembimbing rancangan klinik jawi di Radio IKIM yang bersiaran setiap minggu. Betul, Prof? Setiap minggu, ya? Ya, Doktor. Dan beliau juga adalah pembimbing bengkel pentauliahan Munshi Jawi, DBP, pakar rujuk ejaan Jawi Kamus Dewan Perdana, DBP, EJK Penambahbaikan Pedoman Ejaan Jawi, DBP, dan naib yang di-Pertua Persatuan Pencinta Tulisan Jawi Selangor, Penjawisi. Jadi berdasarkan kepada biodata tersebut, jelas kepada kita penlibatan dan pengalaman luas beliau dalam bidang tulisan Jawi ini. Hadirin para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah ya, dari segi format webinar ini kita akan beri ruang kepada panel untuk berbicara terlebih dahulu. Kemudian kita akan buka sesi soal jawab di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan soalan secara direct, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis pada ruangan chat. Pada ruangan chatting itu ditulis soalan. Nanti saya akan baca soalan-soalan tersebut. Sementara bagi mereka yang mengikuti di FB Live, juga boleh menulis soalan di ruangan komen, dan insya-Allah pihak Rustia akan mengumpul soalan tersebut untuk diajukan kepada panel kita. Ya. Jadi sebagai pembuka bicara kita lah ya, pada pagi ini, di mana kita mengetahui bahawa isu Jawi merupakan satu isu yang semakin mendapat tempat dan semakin mendapat perhatian ya, di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Dan Jawi ini semakin diminati oleh pelbagai lapisan masyarakat kita. Ya. Ini ditambah pula dengan isu kontroversi yang pernah melanda Jawi, iaitu isu yang berkaitan dengan penerapan Jawi dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan di sebalik kontroversi yang berlaku ada hikmahnya, di mana semakin ramai ahli masyarakat yang berminat untuk mengenali Jawi. Semakin ramai yang berminat untuk belajar tentang Jawi ini. Dan kita tahu bahawa Jawi adalah warisan negara kita, warisan bangsa Melayu. Dan Jawi sebelum tulisan Rumi mengambil tumpak Jawi telah bertapak lama ya, dalam tradisi persuratan Melayu. Ya. Pelbagai genre ilmu ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi ini. Ya. Jadi sebagai pembuka bicara, saya nak meminta kepada Prof Adi Yasran ya, untuk menjelaskan kepada kita perkembangan persuratan Jawi khususnya di negara kita. Dipersilakan, Prof. Okey, terima kasih Dr. Wan Muhammad Wan Sulong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pengacara majlis kita pada pagi ini, Saudari Fatin, kepada moderator Dr. Wan Muhammad Wan Sulong, yang juga merupakan pakar rujuk bahasa Arab saya lah. Kalau orang tanya tentang ejaan kata serapan Arab, Dr. Wan ni salah seorang yang saya akan rujuk lah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok wajah pakar rujuk bahasa Arab saya. Yang saya hormati pengarah Museum Puan Rahimah Hamdan, sahabat saya, para pegawai Institut Putera Malaysia, kalau ada, saya daripada tadi cuba cari kalau ada pegawai-pegawai daripada Institut Putera Malaysia, tapi kadang-kadang nama
yang muncul kat sini mungkin tak berapa nak dikenal pasti. Datuk-datuk kalau ada, profesor-profesor, para pensyarah, para ustaz-ustazah, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT yang saya hormati sekalian. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa dalam bicara ilmu lah. Hari ini tajuk dia tentang tradisi persuratan Jawi. Tradisi persuratan Jawi ini sebenarnya dia juga merupakan, kalau kita boleh katakan juga tradisi persuratan Melayu sebenarnya. Saya bimbang takut kalau kita letak tradisi persuratan Melayu, nanti ada juga yang kita faham persuratan Melayu tu ada dua tulisan. Ada Jawi dan Rumi. Jadi saya fokus pada Jawi sahaja. Sebab itu tajuk kita pada hari ini ialah tradisi persuratan Jawi. Okey, kalau boleh saya terus kongsikan skrin. Okey, skrin yang berkaitan. Okey, ini dia punya tajuk dia, iaitu tradisi persuratan Jawi dan pemerkasaan pada era baharu. Okey, jadi kita nak tengok tradisi yang kita sedia ada dan apa kesinambungan dia dan apa usaha-usaha pemerkasaan yang telah dibuat pada hari ini. Ini insya-Allah, dan slide saya ini ditulis dalam tulisan Jawi lah sebagai salah satu usaha untuk memperkasakan tulisan Jawi. Tapi ada juga kat Rumi sikit-sikit lah kan. Tajuk dia biasalah. Sebab kita tak boleh tinggal juga tulisan Rumi. Sebab tulisan Rumi ini merupakan tulisan rasmi bagi bahasa kebahasaan yang diletakkan syarat dengan tidak ada sesiapa yang boleh menghalang, melarang penggunaan tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan yang insya-Allah kita akan tengok nanti. Okey. Jadi dari segi tradisi persuratan Jawi, dia boleh dibahagikan kepada dua zaman, iaitu zaman Jawi klasik, iaitu bermula pada 13. Dia jadi terbalik. Sepatutnya 1303 tu duduk kat depan. Tiba-tiba jadi terbalik. Dia 1303 hingga 1928. 1303 hingga 1928. Dia silap tu. Dia sepatutnya 1303 duduk sebelah kanan, sebelah kiri. Sebab angka dia kalau dalam tulisan Jawi sama juga dalam tulisan Rumi pun, dia angka kena tulis dari kiri ke kanan. Okey. Dan zaman Jawi moden 1928 tu pun 1928 tu betul sebab kini tu dia aja dalam tulisan Jawi 1928 hingga kini yang diperkenalkan oleh Za'ba. Jadi itulah ni wajah orang yang memperkenalkan tulisan Jawi moden. Jadi tulisan Jawi moden ini sebenarnya merupakan kesinambungan daripada tulisan Jawi klasik. Jadi itu dia punya tradisi persuratan Jawi yang kita boleh bahagikan kepada dua zaman tadi. Satu zaman Jawi klasik dan juga zaman Jawi moden. Dan Za'ba sendiri dalam artikel dia dalam yang bertajuk Jawi Spelling. Artikel ini dalam bahasa Inggeris, ditulis dalam bahasa Inggeris, tetapi berkenaan dengan Jawi ditulis dalam jurnal Jambras, satu jurnal yang popular dari dulu hingga sekarang menjadi rujukan ahli-ahli persuratan Melayu. Jadi dalam Za'ba, dalam artikel tersebut, Za'ba sendiri menyebutkan istilah Jawi moden. Jawi moden yang beliau gunakan ialah Jawi moden. Kerana apa? Kerana beliau telah meninggalkan Jawi klasik yang dikumpulkan oleh antara yang masyhurnya ialah Wilkinson, dalam kamus Wilkinson tu.
Jadi Za'bar mengakui dia telah meninggalkan ejaan-ejaan klasik yang dikumpulkan itu, walaupun ada sebahagiannya, masih ada persamaannya. Tetapi perbezaannya agak ketara. Okey. Jadi itu untuk mukadimah Ustaz Wan. Ya. Pengenalan dia. Ya. Jelas sekali ya bahawa Jawi ini adalah warisan yang sudah lama ya bertapak dalam negara kita. Di mana kalau kita melihat Jawi klasik itu sudah bermula daripada 1303 ya. Cuma Prof, dari segi perkembangan awal persuratan Jawi ini ya, boleh Prof jelaskan lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih Dr. Wan. Jadi saya sebut kat situ bermula 1303 itu, dia sebenarnya dia bermula lebih awal lah. Cuma bukti yang kita ada bermula 1303, iaitu penemuan batu bersurat Terengganu. Okey. Jadi kita tengok kat sini, dia ada gambar batu bersurat Terengganu tu. Batu ini sebenarnya bukanlah batu yang penuh. Sebenarnya dia besar lagi. Dia ada atas lagi, tapi dia telah serpih. Dia telah patah. Batu itu telah patah. Sepatutnya dia banyak lagi perkataan. Sebab dia ke atas tu dia semakin membesar. Dan kita jangka masih banyak lagi perkataan-perkataan yang dipahat pada batu tersebut. Jadi, bukti tulisan Jawi terawal terpahat pada batu bersurat Terengganu yang bertarikh 1303. Ada kata tarikh-tarikh yang lain. Ada juga pendapat yang mengatakan selain daripada tahun inilah, tetapi dia tidak lebih daripada abad ke-14. Pandangan-pandangan lain pun mereka bersetuju, mereka bersepakat bahawa batu bersurat Terengganu ini ditulis pada abad ke-14. Apa bukti dia? Bukti dia dengan kemunculan hurufnya. Misalnya, kalau kita tengok dekat batu ni mungkin tak nampaklah sebab gambar je kan. Gambar tu, dia ada perkataan dandanya. Dandanya ni merupakan bahasa Sanskrit. Sekarang ni dendanya lah. Denda. Dia Sanskrit ni dia tak ada i pepet. Tak ada i pepet. Jadi sebut dandanya. Jadi nya itu ditulis dengan sempurna 3 titik di atasnya. Sebelum itu dah ada. Tapi tulisan Arab. Yang tercetak di batu nisan. Banyak batu-batu nisan yang lebih awal. Misalnya batu nisan Sultan Malikus Saleh misalnya. Jadi Sultan Malikus Saleh lebih awal, 1297 Masihi. Tetapi ditulis dalam bahasa Arab sepenuhnya. Jadi itu kadang-kadang ada keliru antara tulisan Arab dengan tulisan Jawi. Jadi sebab itu kita jadikan bahawa batu bersurat Terengganu ini merupakan tulisan Jawi tertua, bukti tulisan Jawi tertua, dan ada kemungkinan tulisan Jawi telah digunakan sebelum itu, tetapi kita tidak ada bukti untuk menunjukkannya. Okay. Selepas batu bersurat abad ke-13, kita tak jumpa bukti-bukti lain pada abad ke-14 dan juga abad ke-15. 14-15 dia ada gap kat situ. Sebab dengan cuaca kita ni kan, batu pun boleh pecah, boleh patah kan. Kita tak tahulah kalau ada sumber-sumber lain yang masih lagi kekal sehingga sekarang, wallahualam. Tapi yang kita bercakap berdasarkan bukti yang ada sahaja. Jadi yang paling awal selepas itu ialah kita dapati surat Sultan Abu Hayat Ternate 1521. Okay. Kat sini dia punya perkembangan tradisi persuratan Jawi itu kita tengok dah mula ada huruf ca. Tadi ada huruf nya saja. Dalam batu bersurat Terengganu, cucuku, dia sepatutnya dah ada ca. Tapi masa tu tak ada lagi. Dia tak bubuh lagi titik 3 pada huruf H itu. Dia bubuh titik 1. Dia macam jim. Dia macam jim. Tapi saya percaya masyarakat pada waktu itu dia baca dengan ceh. Dengan ca juga. Walaupun dia ajar dengan jim.
Sebab huruf ca tidak ada lagi pada waktu itu. Dan walau bagaimanapun, Batu Bersurat Terengganu itu telah menyediakan rumah. Kalau kita kata huruf tu dia ada rumah, ada titik. Kan? Dia telah menyediakan rumah bagi huruf ca. Okey, ini huruf ca ni. Saya boleh tunjukkan petunjuk sini. Kalau dalam Batu Bersurat Terengganu dia satu titik. Satu titik jim. Dalam surat Sultan Abu Hayat ni dia tambah 2 titik lagi jadi ca, membentuk huruf ca. Jadi huruf ca ini dia ada isu sikit. Kerana apa? Kerana ada persamaan dengan huruf Parsi. Dia ada 5 huruf tambahan tu. Huruf ca ni sama dengan huruf Parsi. Sebab itu ada ahli-ahli Jawi, ahli-ahli persuratan Melayu beranggapan bahawa huruf-huruf tambahan Jawi ini dipinjam daripada Parsi. Tetapi kita kena ingat bahawa rumahnya untuk huruf tersebut telah dipahat pada Batu Bersurat Terengganu. Iaitu huruf jim untuk cucuku. Untuk bunyi ceh itu dipilih huruf jim. Jadi sebab itu saya percaya bahawa perkembangan seterusnya ialah hanya menambah titik kepada tradisi persuratan yang sedia ada dalam Batu Bersurat Terengganu. Dan saya percaya oleh kerana 4 huruf tambahan yang lain itu, ngapa, nya dan ga itu tidak ada persamaan dengan huruf Parsi, maka saya percaya bahawa ca ini pun bukan diambil daripada Parsi tetapi digubal sendiri oleh para cendekiawan Melayu yang ada pada waktu itu. Selain pada huruf ca, kita ada nga, ada huruf pa. Huruf pa dan huruf ga. 1 titik di bawah. Masa tu tak ada lagi ga titik ke atas tu. Muncul dalam surat Sultan Abu Hayat ternate kepada Raja Portugal. Kan kita boleh tengok kat sini kalau ada misalnya pa tu, kalau kita boleh tengok kecil dekat situ, pa tu dah ada 3 titik. Jadi sebenarnya pa 3 titik ni dah ada sejak abad ke-16. Kan? Walaupun kita dapati tradisi persuratan selepas itu ada lagi yang menggunakan 1 titik. Sampai abad ke-20 pun ada lagi guna 1 titik. Tapi surat ini membuktikan bahawa orang Melayu sudah menggunakan pa 3 titik ni sejak abad ke-16. Okey, sikit lagi Ustaz Wan. Ini Aqaid An-Nasafi. Aqaid An-Nasafi ni dia ada hurufnya yang titik di bawah. Sebab apa? Titiknya ni dia kalau dalam bentuk tunggal sahaja, yang biasanya di akhir kata dia akan titik di atas. Tapi kalau dia duduk di awal ataupun duduk di tengah, dia titik di bawah. Sebab apa? Sebab dia tak nak bertukar dengan huruf tha. Jadi sebab itu kita dapati dalam Aqaid An-Nasafi ini dah ada nya titik di bawah. Sebelum tu dalam Batu Bersurat dia ada nya titik atasnya. Sekarang ni sudah ada nya titik di bawah dalam Aqaid An-Nasafi yang ditulis ditulis pada tahun 1590 oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Okey. Dan kita kena ingat juga dalam Aqaid An-Nasafi ini dia merupakan karya terjemahan. Kalau kita tengok atas tu tulis bahasa Arab, bawah tu tulis dalam tulisan Jawi bahasa Melayu. Tetapi banyak kata serapan Arab diubah ejaan mengikut sebutan Melayu. Maknanya kita adaptasi daripada bahasa Arab itu kita sesuaikan dengan bahasa Melayu. Maknanya kita tidak ambil bulat-bulat daripada bahasa Arab. Contoh kalau kita boleh tengok sini wa fi du'ai, kan, kalau kita baris ketiga yang hujung tu kan. Wa fi du'ai, kan. Jelas di atas tu ada hamzah dalam bahasa Arab. Tetapi dalam terjemahan tu dia tak letak hamzah. Sebab apa? Daripada dulu sampai sekarang kebiasaannya orang Melayu, penutur-penutur bahasa Melayu tidak menyebut doa. Kalau orang Kelantan dia sebut doa, kan? Orang Kelantan mungkin doa. Ustaz kan? Yalah sekarang ni pun doa macam tu je. Doa je tu je. Di Selangor pun doa.
Lupa nak silent. Ya, maknanya Prof, orang Melayu ni Ya. dia adaptasi dari segi bunyi asal bahasa Arab tu mengikut kesesuaian dalam bahasa Melayu lah kan. Ya, betul, Doktor. Jadi sebab itu kalau kita tengok ejaan ni dia dah mula mengubahnya lah. Mengubah, kalau kita tengok perkataan ni, orang hidup akan orang mati, misalnya mi alif ta. Mi alif ta tu mata kalau kita baca kan. Tapi pada waktu itu dia masih lagi ada pengaruh Arab. Dia menggunakan sistem baris, iaitu ta tu dibaca dengan baris bawah. Tapi perkembangan seterusnya kita bezakan antara mata mi alif ta dengan mati mi alif ta ya. Sebab apa? Sebab dia menyukarkan pengguna untuk membaca dan menulis Jawi dengan baik. Okey. Jadi satu lagi, dalam salinan hikayat Bayan Budiman 1808 yang karya asalnya ditulis pada tahun 1600 telah muncul ga titik satu di atas huruf. Ga. Sebelum ni Kaid Nasafi ke, surat Sultan Abu Hayat ke, dia titik di bawah. Tapi dalam Bayan Budiman ni karya asal dia, tapi saya tidak menemui karya asalnya lah. Mungkin kalau ada siapa yang menemui karya asal boleh kongsilah. Kalau kita tengok mungkin ada perbezaan. Tetapi kalau yang dalam 1808 tu memang ga dia titik di atas dah. Jadi kita dapati perkembangan itu berlaku secara evolusi. Bukan dia ambil daripada mana-mana. Kan? Dia ambil, dia berkembang secara evolusi. Mula-mula huruf nya dulu, kemudian huruf ca, pa, ga. Mula-mula titik di bawah, lepas tu letak titik di atas. Nya mula titik di atas, kemudian letak titik di bawah. Dia ada proses dia, evolusi dia, perkembangan dia yang menunjukkan kebijaksanaan penulis-penulis, pengguna-pengguna tulisan Jawi pada waktu itu untuk menggubal huruf-huruf yang tidak ada dalam huruf-huruf hijaiyah Arab. Okey, Ustaz Wan. Jadi maknanya dari segi kebijaksanaan orang Melayu ni ialah mereka mengadaptasi tulisan Arab itu untuk disesuaikan dengan sebutan Melayu, bahasa Melayu ya. Dan kita tengok perkembangan itu berterusan ya, sampai hari ini melalui peringkat kedua yang disebut oleh Prof Hadi tadi, iaitulah persuratan moden ya, selepas daripada Zakbar ya. Dan sampai hari ini pun sentiasa dilakukan ataupun berlaku proses untuk memudahkan lagi ya, penggunaan tulisan Jawi itu di kalangan masyarakat Melayu lah ya. Namun kalau kita melihat kembali kepada sejarah, memang ternyata dalam sejarah bahawa Jawi ini adalah tulisan utama ya, dalam persuratan. Ya. Tetapi ianya berbeza pada masa kini. Ya. Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memudahkan Jawi, tetapi Jawi masih lagi belum mendapat tempat yang sewajarnya sebagai medium persuratan ya. Melayu ya, khususnya ya. Walaupun sebagaimana yang saya katakan di permulaan webinar tadi, ada perkembangan dari segi perhatian masyarakat terhadap Jawi, tetapi proses untuk memartabatkan Jawi pada kedudukan yang sepatutnya itu masih lagi ataupun masih lagi mungkin memerlukan perjalanan yang agak jauh dengan pelbagai cabaran dan seumpama. Jadi saya nak minta Prof Hadi jelaskan, mohon Prof Hadi jelaskan mengapa kita perlu memperkasakan Jawi ini ya, walhal kita dah ada tulisan Rumi ya. Adakah sekadar semata-mata sebab kita nak hidupkan warisan, ataupun ia ada sesuatu yang lain yang akan memberikan kebaikan kepada masyarakat dan juga tamadun kita? Terima kasih Dato' Wan. Para peserta webinar bicara ilmu kita pada pagi ini. Jadi persoalan yang dimukakan oleh Dr. Wan tadi ialah tentang apa perlunya kita nak perkasakan. Kita dah ada tulisan Rumi kan.
adakah tulisan Rumi itu tidak cukup baik untuk mengeja perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu. Jadi itu antara isu yang ditimbulkan. Jadi ada juga orang yang mengatakan Jawi dah tinggal sejarah dah. Buat apa kita nak balik semula kepada sejarah? Kan? Orang dah tak pakai lagi dah. Nanti dulu kita tengok apakah sebabnya. Kalau kita tengok, kita perhatikan kerajaan mana-mana pun yang meneraju negara kita ni, sama ada PH maupun PN, kita dapati mereka akan mempertahankan tulisan Jawi. Kenapa? Kan? Jadi kita nak tengok sebab-sebab antaranya mengapa kita perlu perkasakan tulisan Jawi. Okey. Yang pertama, memperkasakan tujuan dia adalah untuk memperkasakan jati diri rakyat Malaysia. Sebab apa? Kalau kita tengok Amerika, bagaimana mereka memperkasakan identiti mereka. Kan? Apabila sistem metrik diperkenalkan di seluruh dunia, kan? Kita pakai gram, kilogram. Kan? Kita tengok Amerika masih lagi pakai ounce, pound. Dia tak pakai. Orang kata football main dengan kaki. Sampai Amerika dia kata football main dengan tangan. Rugby kan. Begitu juga dalam sistem-sistem yang lain. Kilometer. Dia masih lagi pakai batu, miles. Dia tak pakai kilometer. Okey. Jadi sebab itu cara mereka. Dan kita dapati dari segi itu mereka berjaya menjadi sebuah negara maju. Walaupun berlaku pelbagai masalah sosial dan sebagainya. Tetapi dia sudut menjadi sebuah negara maju yang kuat. Okey, kita dapati mereka berjaya. Jadi sebab itu, salah satu perkara yang kita nak pertahankan ialah dari sudut bahasa. Okey. Jadi bahasa kita merupakan satu bahasa yang unik. Kerana apa? Kerana kita ada dua sistem ejaan yang diiktiraf oleh perlembagaan, yang diiktiraf oleh undang-undang di negara kita, iaitu tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Okey. Jadi oleh kerana Jawi ini telah bertapak kukuh dalam masyarakat Melayu sejak abad ke-14 lagi, paling lewat sejak abad ke-14 sehingga sekarang masih lagi digunakan. Kalau kita tengok, tidak benar kalau orang kata tulisan Jawi tidak digunakan. Bahkan dalam poket setiap orang daripada kita ni ada tulisan Jawi. Kalau kita tengok duit wang kertas kita, ada tulisan Jawi. Dalam stand-stand yang dikeluarkan oleh pejabat kerajaan Malaysia, masih ada tulisan Jawi. Okey. Jadi kenapa kerajaan daripada dulu sampai sekarang masih mempertahankan? Sebab ia membentuk jati diri rakyat Malaysia. Kan? Sebab ini budaya kita. Dan kita dapati orang yang tidak mempertahankan budaya tulis yang ada dalam masyarakat mereka akan menjadi suatu masyarakat yang hilang identiti. Ataupun dia punya identiti dia kurang. Kalau kita tengok masyarakat di negara Turki misalnya. Apabila berlaku pemodenan Turki oleh Kemal Atatürk, kan? Antaranya dia menghapuskan tulisan Arab ini untuk bahasa Turki. Jadi kita melihat identiti asal bangsa Turki yang berpaksikan kepada agama Islam itu sudah luntur, kan? Dan kalau kita pergi kat Turki itu seolah-olah kita sama saja berada di negara-negara Eropah yang lain. Okey. Jadi sebab itu kita salah satu tujuan kita mengekalkan ialah untuk memperkasakan jati diri rakyat Malaysia dan Nusantara sebenarnya. Sebab di Singapura pun masih ada penggunaan tulisan Jawi. Di Indonesia, khususnya di Sumatera, di tempat-tempat ramai bangsa Melayu misalnya,
di selatan Thailand, di Brunei, masih lagi mempertahankan tulisan Jawi. Okay, tulisan bagi bahasa kebangsaan di samping tulisan. Sebab apa kita nak pertahankan? Sebab dia tulisan bagi bahasa kebangsaan. Nanti kita akan tengok akta dia. Kemudian identiti dan warisan negara. Identiti dan warisan negara ini 4 dokumen yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai daftar memori dunia yang hanya boleh didaftarkan sekiranya dia mempunyai kepentingan dunia dan dia bersifat unik. Iaitu kalau kita tengok Hikayat Antuah, Sejarah Melayu, Batu Bersurat Terengganu, Surat-surat Sultan Abdullah Hamid Halim di Kedah. Keempat-empat ini yang diiktiraf oleh UNESCO sebagai daftar memori dunia itu semuanya ditulis dalam tulisan Jawi. Jadi itu merupakan warisan kita. Bukan sahaja diiktiraf di negara kita, tetapi diiktiraf oleh dunia. Jadi kalau kita sendiri yang tak nak lagi menggunakan, jadi amat malang. Kerana apa? Kerana tulisan Jawi ini sudah mendapat pengiktirafan dunia. Okey, digunakan silap eja tu, maaf. Digunakan dalam sistem pendidikan negara. Patutnya tak ada ya. Digunakan dalam sistem pendidikan. Kita masih lagi dalam pendidikan Islam, kita masih lagi mempertahankan. Amat malang sekiranya ada usaha-usaha untuk meniadakan tulisan Jawi dalam buku teks, khususnya buku teks pendidikan Islam. Kita memang kita akui bahawa terdapat mungkin sedikit kesilapan apabila kita mengajar subjek Jawi ini dalam pendidikan Islam. Sepatutnya dalam bahasa Melayu. Tetapi oleh kerana kekangan-kekangan tertentu sejak tahun 1983 apabila KBSR, kurikulum baru sekolah rendah diperkenalkan, mata pelajaran Jawi sebelum ini diajar bersama Melayu, bahasa Melayu telah diajar bersama pendidikan Islam. Walau bagaimanapun, benda itu telah berlaku dan inilah benteng pertahanan kepada tulisan Jawi. Apabila satu-satunya buku teks yang masih lagi ditulis oleh tulisan Jawi ialah teks pendidikan Islam. Jadi kat situ kita, oleh kerana dia masih lagi digunakan, maka wajar sekali khususnya bagi orang yang mengambil pendidikan Islam untuk mahir tulisan Jawi dan juga kepada ibu bapa yang nak mengajar anak mereka, dia kena mahirlah tulisan Jawi. Sebab masih digunakan dalam sistem pendidikan kita. Kemudian mempunyai nilai komersial yang tinggi ini tak payah cerita. Kalau kita tengok bungkusan makanan dikeluarkan oleh mana-mana bangsa, mana-mana agama, kebanyakannya ada tulisan Jawi. Kerana apa? Kerana dia mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kalau tak ada nilai komersial, dia tak nak letak tulisan Jawi itu. Siapa nak beli? Kan? Tapi oleh kerana dia letak tulisan Jawi itu, produk dia laris, maka tulisan Jawi itu telah diletakkan, menunjukkan dia mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kemudian dia memudahkan pengajian pelbagai ilmu yang ditulis dalam tulisan Jawi. Banyak kitab-kitab Jawi. Dan sekarang ni ada usaha untuk menerbitkan novel dan sebagainya dalam tulisan Jawi. Jadi, pelbagai ilmu. Kalau kita tengok manuskrip-manuskrip lama, banyak ilmu, bukan saja ilmu agama, tapi ilmu sastranya, ilmu bahasanya, ilmu astronominya, ilmu matematiknya, semua ditulis dalam tulisan Jawi. Dan yang terakhir, Dr. Wan, memudahkan pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia biasanya konsonan Arab ni, walaupun kita kata disebut dengan sebutan Melayu, tetapi untuk istilah-istilah keislaman, dan juga sesetengah kata umum, kita tidak ubah pun. Misalnya kita kata kuat, K kan, kuat, baki, kita tak sebut baki, kita sebut kuat, tak ada dah, jarang kita sebut macam tu. Tapi dalam tulisan Jawi masih dikekalkan qaf. Saya tak jumpa dalam Arab qaf tukar kepada kaf. Walaupun dalam tulisan Rumi dia ajar dengan K. Tapi itu kita kekalkan identiti itu. Dan sebab itu saya kata dia memudahkan pembelajaran bahasa Arab dan juga Al-Quran, insya-Allah. Ya, Prof. Yang akhir itu memang saya sukalah sebab kena dengan bidang saya, bahasa Arab. Ya. Tetapi bukan sekadar bidang lah. Kita sebagai Muslim keseluruhannya dan orang Melayu Islam ni sudah tentulah
sepatutnya sebab yang terakhir itu sudah cukup untuk memberi satu sebab yang kuat ni untuk kita terus memperkasakan tulisan Jawi ini, ya. Kerana tulisan Jawi itu adalah tulisan berasal daripada tulisan Arab, dan tulisan Arab itulah yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan Al-Quran itu adalah kitab panduan, ya, kepada umat Islam, ya. Dan juga poin tentang jati diri, ya, itu juga satu poin yang sangat menarik, Prof. Kerana sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof, ya, bahawa banyak bangsa di dunia ini yang memelihara ataupun yang menjaga jati diri mereka melalui tulisan, ya. Seumpama bangsa Cina, ya, bangsa Korea, bangsa Jepun, ya, mereka mempertahankan tulisan warisan mereka, ya. Dan kita orang Melayu, bangsa Melayu di Nusantara, di negara kita ini sepatutnya melakukan perkara yang sama, ya. Cuma persoalannya, Prof, sejauh manakah usaha yang telah dilakukan untuk memperkasa tulisan Jawi pada masa kini, ya? Adakah usaha-usaha itu usaha yang mencukupi, ataupun dari segi pihak yang menjalankan usaha tersebut, adakah hanya pihak-pihak yang tertentu sahaja? Mungkin Prof boleh jelaskan dengan lebih lanjut. Okay, terima kasih Dato' Wan, para peserta webinar dan juga penonton di FB Live tidak lupa. Jadi terima kasih kepada Dato' Wan kerana bertanyakan soalan tersebut. Okey, sebelum kita pergi kepada usaha memperkasakan, cukup ke usaha siapa yang terlibat untuk usaha memperkasakan tulisan Jawi di era sekarang lah, era baru. Era baru ni, era ni kita sebut abad ke-21 lah. Abad ke-21. Kita sebenarnya bertitik tolak daripada Akta Bahasa Kebangsaan yang saya kata nak sebutkan tadi, kan. Jadi ini Undang-Undang Malaysia. Bila sebut akta, dia diluluskan oleh Parlimen. Bila dituliskan oleh Parlimen, maka dia telah mendapat persetujuan bersama seluruh kaum yang berada di negara kita. Sebab ahli Parlimen ni bukan orang Melayu saja. Dia orang ada Cina, ada India, kan? Dan juga mungkin ada lain-lain bangsa, Bumiputera dan sebagainya. Jadi apabila diputuskan di Parlimen, maka kita anggap dia sebagai persetujuan bersama rakyat Malaysia untuk menerima. Ini termasuklah Akta Bahasa Kebangsaan. Jadi apa yang Akta Bahasa Kebangsaan sebut? Perkara 9 dalam akta tersebut, tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi. Okey, jelas. Kita terima. Tak ada masalah, kita boleh terima. Dengan syarat kelulusan ataupun pengiktirafan tulisan Rumi sebagai tulisan bagi bahasa kebangsaan itu sebenarnya bersyarat. Kita tak boleh berhenti dekat situ. Syarat dia apa? Bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu. Disebut Melayu. Sebab itu bila kita tengok tulisan Kamus Dewan misalnya, dia kata bahasa Melayu, bahasa Jawi. Dulu kan orang guna bahasa Jawi. Bahasa Jawi, sampai sekarang pun ada juga orang nak guna bahasa Jawi, kan. Tak apalah, kan. Tapi nak sebutkan bahasa Jawi ke, bahasa Melayu ke, tulisan Jawi ke, tulisan Melayu ke, dia sama. Sama aja. Sebab tu dalam akta ni jelas disebut tulisan Melayu yang lebih dikenali dengan nama tulisan Jawi. Dia sebut dua tu. Tulisan Melayu yang lebih dikenali dengan nama tulisan Jawi. Sebab itu dia dalam akta ni disebut secara jelas dan terang. Bagi bahasa kebangsaan. Okey. Kenapa dua kali disebut bagi bahasa kebangsaan? Sebab ini penting dari segi undang-undang. Sebab apa? Tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi. Kalau dari segi bahasa, tak perlu dah sebut bagi bahasa kebangsaan kat belakang tu. Sebab dah sebut dah mula-mula tadi, kan. Tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi dengan syarat bahawa ini tidak melarang penggunaan tulisan Melayu yang lebih dikenali sebagai tulisan Jawi. Cukuplah. Sebab bahasa kebangsaan dah sebut ke atas. Tapi dia tegaskan lagi sekali bagi bahasa kebangsaan. Dan dalam akta yang lain, dalam perkara yang lain disebutkan bahawa tulisan bahasa kebangsaan ini ialah bahasa rasmi, kan? Bahasa rasmi. Kalau kita kaitkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi di negara kita,
maka tulisan Jawi juga merupakan tulisan rasmi selain daripada tulisan Rumi. Oleh kerana tulisan Rumi disebutkan dulu, maka dia adalah tulisan Jawi, tulisan yang utama bagi bahasa Melayu. Dan manakala tulisan Jawi ini tulisan yang kedua yang boleh digunakan dalam urusan rasmi. Sebab apa? Sebab dia bagi bahasa kebangsaan. Dia bukan bagi bahasa Melayu, tapi bagi bahasa kebangsaan yang bahasa kebangsaan itu merujuk kepada bahasa rasmi negara kita, iaitu bahasa Melayu lah. Jadi sebab itu bila disebut bahasa kebangsaan, maka itu rasmi dan dia boleh digunakan dalam urusan rasmi. Sebab itu kalau kita tengok setengah pejabat-pejabat kerajaan menggunakan letterhead, kepala surat dalam tulisan Jawi, tak ada siapa boleh larang kerana dijamin oleh akta. Bahkan dalam isu mata pelajaran bahasa Melayu yang dimasukkan elemen Jawi di dalamnya, ada pihak yang cuba bawa ke mahkamah tetapi mereka gagal. Mereka kalah. Kerana apa? Kerana dijamin oleh tulisan Jawi ini, dijamin oleh akta. Tidak ada siapa boleh bantah, tidak ada siapa pun boleh larang untuk digunakan secara rasmi. Okey, jadi isu timbul apabila antaranya ialah bila kita buat papan tanda. Jadi papan tanda di Brunei sejak 1988, Johor 1995, di Kelantan 2008, Melaka 2014, Terengganu 2015 dan terakhir Pahang 2019. Di lain-lain negeri digalakkan jugalah mengeluarkan arahan atau menguatkuasakan. Ada sekadar mengeluarkan arahan tetapi tidak ada kuat kuasa. Ada juga yang menguatkuasakan. Misalnya di negeri Pahang, Kelantan, Terengganu, dia ada penguatkuasaan. Boleh disaman kalau tak guna. Penggunaan tulisan Jawi di papan tanda. Ini satu syiar. Ini yang kita kata jati diri ni. Jati diri. Walaupun kita tak tulis hari-hari, tak tulis Jawi, tak apalah. Tetapi nak kena ada, nak kena pertahankan. Di mana-mana kita boleh guna, kita gunakan. Okey. Jadi ini wajah yang di-Pertuan Agong kita lah. Dan beliau baginda sendiri mempertahankan. Jadi kalau kita rakyat Malaysia yang bernaung di bawah yang di-Pertuan Agong, ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, tidak mahu bersama-sama baginda untuk mempertahankan tulisan Jawi, amat malanglah kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, ini mata pelajaran yang saya sebutkan tadi. Walaupun timbul isu bantahan dan sebagainya, tetapi dia satu langkah ke depan untuk memperkasakan tulisan Jawi. Itu kita kena akui lah. Okey. Dan ini pun juga langkah ke depan. Hari Jumaat diisytiharkan hari jadi oleh Menteri Agama kita. Dan sebelum itu pun dah ada oleh Menteri Agama yang sebelum itu, iaitu sejak tahun 2019. Tetapi sejauh mana sambutan kita? Ini menteri sendiri yang menggalakkan. Tapi di mana kita? Kalau kita tak boleh tulis hari-hari pun, sekurang-kurangnya hari Jumaat. Tulislah dekat Facebook ke, Instagram ke, dekat WhatsApp ke, dekat Telegram ke. Sekarang ni ada BIP lagi apa semua kan. Tulis. Sebagai menyahut seruan tersebut. Seruan kerajaan negara kita. Kan? Putusan Malaysia dah diterbitkan balik tahun 2 tahun lepas setelah mati beberapa ketika, dan ada juga ruangan untuk menulis Jawi di dalamnya. Ini satu langkah ke hadapan juga untuk memperkasakan tulisan Jawi. Dan pada tahun 2018 dengan 2019, Al-Quran terjemahan tulisan Jawi sepenuhnya diterbitkan, yang pertama oleh dalam Mushaf Al-Farid. Mushaf Al-Farid ini diterjemahkan dalam tulisan Jawi, dan kemudian kedua Mushaf Nashrul Quran pun ditulis dalam tulisan Jawi sepenuhnya. Walaupun mungkin ada ejaan sedikit sebanyak yang mungkin berbeza sedikit dengan ejaan yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Percakapan, tetapi satu usaha yang sangat-sangat baik. Sebelum itu kita ada tafsir Pimpinan Rahman yang tulis dalam tulisan Jawi, tapi mungkin dah tak ada kat pasaran. Tapi kita ada yang baru. Jadi kat sinilah bagaimana kita nak meneruskan penggunaan tulisan Jawi kita. Belilah Quran yang ada tulisan Jawi supaya kita dapat memantapkan penggunaan tulisan Jawi kita dari semasa ke semasa, dan kita boleh orang kata mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Terutama pada bulan Ramadan ini digalakkan kita bertadarus, baca Al-Quran. Kalau apakah salahnya
atau alangkah baiknya kalau kita menatap Al-Quran yang terjemahannya dalam tulisan Jawi, yang kita turut sama baca supaya kita mendapat faham isi kandungan Al-Quran berdasarkan tulisan Jawi tersebut. Dan kelebihan dia tulisan Jawi ni, dia bila sebut perkataan-perkataan Arab, dia sebut dengan tepat. Sebab itu bila kita eja nama Muhammad misalnya, kan, dalam Rumi kita dapat ada berbagai-bagai berpuluh-puluh jenis ejaan. Muhammad, MUHD, MOHD dan sebagainya. Banyak sekali. Sampai negara orang putih bila MOHD sebut Muh je. Kan, dia sebut Muhammad, dia tak tahu. MOHD Muh lah. Kan? Walaupun kita tahu, tapi mereka tak tahu. Sebab apa? Sebab tulisan Rumi dia kurang tepat untuk untuk bahasa Arab. Jadi sebab itu kalau kita tengok Muhammad dalam ejaan Jawi, dalam ejaan Arab, satu cara sahaja. Kan? Itu yang menunjukkan jati diri kita. Itu menunjukkan identiti kita. Dia lebih mudah dan lebih mesra kepada diri kita sendiri yang meletakkan nama-nama kita ni kebanyakannya ada maksud yang baik dalam bahasa Arab. Okey, kita dah ada lebih 100 orang musyrik baru ni ditauliahkan lagi. Baru je mungkin dalam bulan ni ataupun bulan lepas. Ditauliahkan lagi yang akan bergerak di seluruh negara, bahkan ke luar negara untuk mengajar tulisan Jawi. Jadi ini satu usaha yang baik yang dilakukan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Majalah Pengasuh telah menyambut ulang tahun ke-100 pada tahun 2018. 100 tahun. Sekarang ni 103 tahun. Masih lagi boleh bertahankan. Kenapa? Kerana dia jati diri. Dia dekat dengan penutur-penutur bahasa Melayu, khususnya orang Melayu Islam. Okay. Dan ada usaha terbaru buat novel, terjemah novel daripada tulisan Rumi itu tulis dalam tulisan Jawi. Ada usaha dilakukan. Walaupun ialah betul lah kalau kita kata mungkin belum cukup. Tetapi kita melangkah ke depan. Sentiasa melangkah ke depan sedikit demi sedikit. InsyaAllah lama-lama jadi bukit. Dan ini satu juga usaha di mana pihak kerajaan melalui Pustakaan Negara Malaysia menaja rancangan klinik Jawi di Radio Iking. Jadi seluruh rakyat Malaysia yang berminat untuk mempelajari Jawi ni boleh mengikuti ni kempen diri sendirilah. Klinik Jawi di Radio Iking dia sebenarnya sampai telah bermula, sebenarnya sebelum ni dah ada tapi diperbaharui lah. Sehingga tahun 2022 setiap Khamis 3.15 petang. Jadi siapa yang nak belajar Jawi boleh ikuti dalam radio dan juga boleh tengok nota dalam laman web Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, itu saja Ustaz. Ya. Okey, kempen ini sendiri okey Prof kalau benda baik ya. Untuk sebarkan kebaikan insya-Allah. Ada dua soalan daripada peserta yang relevan ataupun yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan sekarang ni. Iaitulah yang pertamanya ada usaha untuk mengembalikan semula tulisan Jawi sebagai tulisan resmi negara dalam urusan surat menyurat, PDP, bahasa Melayu, nama jalan dan papan tanda di semua negeri di Malaysia. Jadi itu soalannya. Minta Prof komen ya. Okey, terima kasih Dr. Wan. Ini dari chat Dari FB. FB. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Mungkin saya dah jawab tadi. Dah dimasukkan dalam chat tadi. Mungkin Prof boleh highlightkan tentang surat menyurat, PDP, bahasa Melayu itu dah ada lah. Okey. Terima kasih Dr. Wan dan terima kasih kepada bertanya. Dia sebenarnya bukan negara kita sahaja sebenarnya. Kalau kita tengok Brunei lebih awal daripada kita menguatkuasakan. Bahkan sistem ejaan yang digunakan di Brunei, sistem ejaan yang kita keluarkan. Kan? Jadi ini usaha. Begitu juga kalau kita tengok di Singapura. Di Singapura dia memahami sebab bahasa kebangsaan Singapura bahasa Melayu. Kan? Mereka memahami jati diri orang Melayu sehingga mereka membenarkan mana-mana orang Melayu, khususnya orang Melayu Islam, nak tulis dalam kad pengenalan mereka selepas tulisan Rumi, tulisan Jawi. Dalam kad pengenalan, dalam identiti kad mereka. Ini menunjukkan itu sebagai identiti. Memanglah kalau Cina dia tulis Cina lah kan, takkan tulis Jawi. Kan, Singapura. Tapi dibenarkan dan kita dapati ramai orang Melayu Islam di Singapura menggunakan tulisan Jawi dalam kad pengenalan mereka. Begitu juga kad pengenalan di Brunei misalnya, dia tulis negara Brunei Darussalam. Itu dalam tulisan Jawi. Kan? Jadi maknanya kita sebenarnya kita tidak keseorangan sebenarnya. Kan?
Sebab itu bila saya sebut baca akta tadi, memang tulisan Jawi tulisan rasmi, tak ada orang nak boleh digunakan dalam urusan rasmi, tidak ada siapa boleh bantah. Sebab itu usaha yang dibuat sekarang ini, kalau kita tengok di papan tanda khususnya, nama-nama bangunan dan terbaru name tag. Name tag, kalau dia orang tanya saya tanya Dr. Wan lah. Nak buat name tag banyak sekali, hantar nama satu kertas A4 tu kan, nak buat name tag kan. Nama pula pelik-pelik kan. Terpaksa minta bantuan Dr. Wan lah, pakai bahasa Arab kan. Jadi itu antara usaha-usaha yang dilakukan sekurang-kurangnya, walaupun tiap-tiap hari bukan kita tulis Jawi tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya ada hari-hari kita pakai name tag tulisan Jawi misalnya. Okey, nama-nama bangunan ditulis dalam tulisan Jawi, nama-nama produk, bukusan produk ditulis dalam tulisan Jawi, kepala surat ditulis dalam Jawi. Maknanya banyak disemarakkan sekarang ni. Alhamdulillah kita dapati dia semakin disemarakkan, tetapi belum cukup. Kalau nak betul-betul, kalau kita tengok misalnya kempen Hari Jawi, Hari Jimat sebagai Hari Jawi, itu kita kena buat betul-betul. Kita kena penuhkan FB kita, Instagram kita dengan tulisan Jawi. Itu paling kurang. Itulah antara usaha yang kita boleh bantu kerajaan untuk memperkasakan tulisan Jawi. Satu lagi Prof, juga ada kaitan dengan apa yang Prof sebut tadi tentang ejaan Jawi semua tu. Iaitulah soalan daripada FB juga. Kaedah transliterasi dilihat sebagai satu ejen perosak keindahan pada bahasa. Sebagai contoh, Ramadan dalam bahasa Arab tu ditulis ataupun ditransliterasikan sebagai Ramadan, bukannya Ramadan. Al-Quran ditransliterasikan sebagai Al-Quran, bukannya Al-Quran. Apa pandangan panel? Okey, dia panel tu termasuk Dr. Wan. Saya moderator saja. Okey, terima kasih Dr. Wan, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, dia ada dua keadaan, satu ejaan, satu transliterasi, dia dua benda yang berbeza lah. Ejaan, ejaan kita tengok dot, kebanyakan bahasa tak ada, Arab je. Dot. Jadi sebab tu orang bahasa Arab kadang-kadang orang sebut lughatul dot, kan? Betul tak Ustaz? Betul. Maknanya dot ni special untuk Arab misalnya kan. Jadi orang Melayu nak sebut dot tu darurat, darurah, jangan sebut susah darurat ya, sebut. Jadi sebab itu kita dapati dia sebutan orang Melayu ni dia berbeza dengan sebutan Arab. Dan kepelbagaian bahasa ni sebenarnya Allah iktiraf. Dalam Al-Quran Allah sebut bahawa yang mafhumnya bahawa kejadian pelbagai bahasa, kejadian bahasa yang wujud di atas dunia adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh jadikan satu bahasa saja, bahasa Arab saja. Tetapi Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Kan? Berlakunya ada pelbagai bahasa di atas muka bumi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lidah Melayu memang susah nak sebut dot. Kan? Bahkan masa saya belajar tajwid pun dia kata dot ni memang setengah orang saja yang sebut dengan betul-betul tepat. Jadi sebab itu kita kena meraihkan. Ramadan sama maksud dia dengan Ramadan. Sama. Ramadan bahasa Melayu, Ramadan bahasa Arab. Kita kena tengok dari segi itu. Tetapi kalau kita buat transliterasi Arab Rumi, di itu kita letak titik di bawah. Itu menunjukkan dot. Kalau transliterasi Arab Rumi, misalnya kita nak transliterasi ayat Al-Quran, transliterasi hadis-hadis ataupun kitab-kitab Arab, kita buat transliterasi Arab Rumi. Kita tidak menggunakan bahasa Melayu, kita menggunakan transliterasi Arab Rumi. Kat situ kita boleh menggunakan transliterasi Arab Rumi, bukan ejaan bahasa Melayu. Ejaan bahasa Melayu R-A-M-A-D-A-N Ramadan. Tapi transliterasi Arab Rumi dia akan aja R-A-M-A di titik di bawah
A, dia ada palang dekat atas tu, dia ada garis ke atas tu menunjukkan dia panjang. Kemudian dia akan ada N. Jadi sebutan dia ialah Ramadan. Kalau transliterasi sebutan dia kena sebut Ramadan, tak boleh sebut Ramadan. Ramadan tu untuk bahasa Melayu. Transliterasi Arab Rumi kena sebut Ramadan. Kena sebut hadis. Tak boleh sebut hadis. Jadi sebab memang dia dah ada dah. Kalau macam Sad, dia ada S titik di bawah. Kalau hadis, TH dia buat. Jadi ada beza di antara transliterasi Arab Rumi. Kalau kita nak memelihara keaslian Arab Rumi tu, Rumi Arab tu, kita guna transliterasi. Bukan ejaan bahasa Melayu. Dan dalam Kamus Dewan Perdana, kebanyakan kata serapan Arab ini telah dibuat transliterasi Arab Rumi yang kita boleh tahu sebutan asalnya daripada bahasa Arab. Misalnya perkataan Dayus. Saya cari perkataan Dayus. D-A-Y-U-S kan. Dayus. Kita sebut Dayus. Rupanya bila kita tengok dalam Kamus Dewan Perdana tu, dia aja Dayus, D-A-Y-U-S. Tetapi untuk transliterasi Arab Rumi, akhir sekali dia akan tulis, ini kata asal daripada bahasa Arab, Dayus. Dia akan ada D-A-Y-Y-U-T-H. Jadi kita tahu bahawa itu adalah ta, bukan si. Jadi kita boleh baca dengan betul. Bahkan dia ada panjang pendek pun dia buat ada garis ke atas. Untuk kita tahu, macam jubah misalnya kan. Kita sebut jubah, Arab sebut jubah. Dia ada J-U-B-B-A-H. Jadi ada dua B. Kita pun kadang-kadang tak tahu. Tapi bila kita buka kamus, rupanya transliterasi itu membantu kita. Wallahualam. Ya Prof, saya nak sambung sikit lagi berkenaan dengan ejaan Jawi ni, sebab sesetengah perkataan, terutamanya kata serapan Arab, kadang-kadang ia menimbulkan persukaran kepada kita lah untuk menulis mengikut dalam tulisan Jawi ya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita sebut macam tadilah ya, Ramadan, tapi bila ditulis dalam Arabnya dengan dot, Ramadan. Jadi di situ berlaku kesukaran. Jadi di manakah kita boleh rujuk atau di mana kita boleh dapatkan rujukan ejaan Jawi yang tepat? Okay, terima kasih Dr. Wan. Okey. Jadi sebelum kita nak merujuk rujukan yang berwibawa, yang yang agak betul dari segi ejaannya, kita lihat alat-alat bantu dia. Alat-alat bantu maknanya perisian-perisian tulisan Jawi yang boleh kita gunakan untuk kita lihat ejaan dia. Kan? Antaranya ialah kalau kita tengok ejawi.net ni. Saya nak ucapkan banyak terima kasihlah kepada yang buat ni. Dia bagi secara percuma je. Kita boleh tengok misalnya ejawi.net ni, bila kita klik dia, kita boleh tulis Rumi dan kita tekan translate, dia akan beberapa saat saja dia akan tukar kepada tulisan Jawi. Kat situ kita boleh tengok ejaan dia macam mana. Itu satu cara lah. Satu cara. Tetapi cara ini ada sebahagian kecil daripadanya mungkin tak tepat. Sebahagian kecilnya tidak tepat. Tetapi dia boleh digunakan untuk bantu kita tulis. Kalau kita lambat tulis Jawi kan, kita tak biasa tulis Rumi, nak tulis Jawi ni lambat sikit. Jadi kita tulis Rumi dulu, kita masukkan dalam sistem dia tu, letak dekat chat box dia tu, kita masukkan, kita translate, dia akan keluar. Ada beberapa saat saja akan keluar Jawi. Kat situ kita boleh copy paste dalam helaian ataupun artikel yang kita nak tulis. Jadi ini sangat-sangat memudahkan. Okey. Kita ada kalau di handphone, kita ada semarak ejawi to you. Ini pun sangat-sangat membantu. Bahkan dalam semarak ejawi to you ini, dia sebut kenapa dia eja sedemikian. Ini pun satu usaha yang bagus dibuat oleh ustaz-ustaz kita sebenarnya. Okey, jadi itu dapat membantu. Jadi kita dapat tahu macam mana cara nak eja sebenarnya secara tidak langsung. Kita boleh guna untuk menulis, kita boleh juga guna untuk tahu ejaan. Okey, sebab apa? Sebab ejawi.net ke semarak Jawi to you ke ejawi to you ke, dia menggunakan database yang sama. Iaitu daripada DBP juga.
Tapi kadang-kadang dia tak update, kadang-kadang ada masalah teknikal dan sebagainya menyebabkan ada kesilapan ejaan. Tapi umumnya boleh digunakan. Ini pun salah satu app dalam ini Android lah, Android. Boleh gunakan handphone. Untuk type banyak-banyak perkataan, lepas tu kita tekan je translate, tukar kepada Jawi, dia akan tukar. Jadi kita boleh ambil kat situ, copy paste dekat Facebook yang kita nak tulis, paste dekat Instagram yang kita nak tulis. Jadi kat situ kita boleh tulis Jawi. Orang ingat kita pandai tulis Jawi, rupanya kita copy paste je. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita dapat menyemarakkan. Lama-lama kita jatuh minat, jatuh cinta tulisan Jawi. Lama-lama kita rasa nak mempelajari tulisan Jawi. Mungkin bila kita post itu dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, ada orang tegur ejaan ni salah, kan, misalnya kan. Jadi kita tahu ada juga salah dalam sistem ni, dalam perisian ni. Jadi kat situ kita mula nak belajar dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kalau itu dapat dilakukan. Ini pun dalam Telegram pun ada, kita ada Jawigram. Type je tulis Rumi kat situ, kita send, dia tolong translatekan dalam tulisan Jawi. Mudah sahaja, kan? Okey. Jadi ini rujukan dalam talian. Jadi sebenarnya kalau kita tengok PRPM ni, kalau dari segi kamus dia ada banyak kamus dalam ni. Dan antaranya ialah daftar kata bahasa Melayu yang ada tulisan Jawi. Jadi kalau kita klik kat sini, kita type sahaja perkataan yang kita nak dan kita send. Kita cari, kita tekan cari itu, dia akan cari, dan bila dia jumpa perkataan tersebut, dia akan bagi sebutan dan juga ejaan Jawinya. Ini setakat yang saya faham, yang online, yang dalam talian, inilah yang paling berwibawa. Kerana apa? Kerana dia dikeluarkan sendiri oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun masih ada sedikit sebanyak kesilapan teknikal, tapi tak banyak. Jadi pada saya, bagi mereka yang baru nak belajar ataupun sudah ada asas Jawi, boleh gunakan. Tidak ada masalah. Jadi kalau yang mahir Jawi pun tak ada masalah nak gunakan untuk pastikan ejaan yang betul. Jadi kita klik saja dekat PRPM tu, ataupun type saja PRPM DBP, insya-Allah dia akan keluar. Cuma nak ingatkan, kalau ejaan tu kata nama khas, kena buat huruf besar. Kalau kalau bukan nama khas, kena eja huruf kecil. Misalnya Masihi, kita eja Masihi kan. Kalau kata M huruf kecil, dia tak keluar Jawi, dia tak keluar sebutan, dia kena M huruf besar. Tapi kalau kita eja misalnya saya, S huruf besar, dia tak keluar juga, dia kena huruf kecil. Itu dia sensitive case. Okey, ni yang kedua ni yang lama, yang version 1 ni yang lama. Kadang-kadang yang baru tak boleh buka, kita boleh buka yang lama. Okey. Ini rujukan yang hard copy lah. Kalau kita tengok daftar kata bahasa Melayu, Rumi Sebutan Jawi 2016, kita ada Kamus Dewan Perdana 2020, kita ada Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan 2020. Ini semua ini merupakan satu kejayaan yang besar yang dicapai oleh Dewan Bahasa dan Pustaka apabila berjaya menerbitkan Kamus Dewan Perdana selepas diusahakan selama 30 tahun. Begitu juga Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan setelah diusahakan selama 6 tahun. Berjaya diterbitkan, alhamdulillah. Jadi kita tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan ejaan Jawi yang betul, sebab banyak dah sudah rujukan-rujukan yang dikeluarkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau nak belajar lagi, kita ada buku online. Ini pun oleh pakar Jawi DBP suatu ketika dulu, Allahyarham, Ustaz Azman Ahmad. Ini buku ni boleh didapati secara percuma, e-book. Kemudian nota rancangan klinik Jawi ini oleh Allahyarham Ustaz Azman dan juga saya lah. Boleh klik dekat type saja klinik Jawi PNM, insya-Allah dia akan keluar. Mudah saja cari. Kat situ kita boleh tengok tajuk-tajuk, ikut tajuk dia, tajuk mana kita nak, kita boleh pilih untuk kita mempelajari kemahiran tulisan Jawi. Ini bentuk buku dia lah. Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan yang terbaharu 2020. Dan kemudian Kamus Dewan Perdana. Kamus Dewan Perdana ini dia mengikut DKBM, Daftar Kata Bahasa Melayu 2016. Jadi ada sedikit perbezaan dengan Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan. Ketiga-tiga boleh pakai, tak ada masalah. Ketiga-tiga boleh pakai. Kamus Dewan Perdana boleh pakai, Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan boleh pakai, Daftar Kata Bahasa Melayu 2016 pun
boleh pakai juga. Semua boleh pakai. Walaupun ada sedikit perbezaan ejaan, tetapi itu perbezaan yang tidak ketara yang kita boleh maafkan. Tak ada masalah. Okey. Jadi itu Dr. Wan. Okey. Nampaknya tak ada alasan lah kepada kita ya untuk tidak menggunakan jawi ya. Kerana begitu banyak sekali medium ataupun begitu banyak sumber rujukan yang boleh kita gunakan untuk mengeja jawi dengan betul ya. Bukan sekadar dalam bentuk buku dan sebagainya, tetapi juga dalam bentuk digital ya. Dan saya percaya seandainya jawi ini terus diperkasakan, maka akan lebih banyak lagi medium ataupun perisian aplikasi dan seumpamanya yang akan memudahkan kita untuk mengeja jawi ini dengan betul ya. Jadi nampaknya Prof Hadi dah berbicara lebih kurang sejam 10 minit ya. Agak power jugalah dalam puasa ni. Penat juga tu. Biasa non-stop sampai petang. Okey. Jadi kita nak buka kepada para peserta. Kalau ada yang nak bertanya secara direct, boleh ya. Boleh bertanya secara direct kepada Prof Hadi soalan yang berkaitan dengan tajuk kita. Saya buka peluang kepada para peserta. Dan di sini kita dapat satu soalan daripada Facebook ya. Satu soalan daripada Facebook. International Seminar Scripts in Asia semalam memberi pandangan supaya kita memperbanyakkan penampilan elemen perpaduan antara kaum ataupun etnik dalam buku teks sekolah dengan tulisan Jawi dan Rumi sebagaimana buku teks tahun 80-an. Bagi menanamkan harmoni dan kerukunan menerusi PDP. Bagaimanakah para akademi, ilmuwan dan pihak yang berkenaan dapat memainkan peranan andainya ini akan mengangkat penggunaan dan martabat tulisan Jawi? Jadi boleh Prof jawab soalan ini? Okey, terima kasih Dr. Wan. Saya pun tak berapa ingat apa nama seminar ke apa tadi? International Seminar Scripts in Asia. Seminar 1500 hingga 2000. In Asia. Wah, bagus tu. Dah berlangsung dah. Tak perasan juga. Okey, jadi apa yang disarankan itu sangat-sangat bagus sebenarnya. Kalau kita tengok sebelum tahun 1983, sebelum tulisan Jawi itu, ejaan Jawi itu diajar bersama pendidikan Islam, kita dapati tulisan Jawi itu diajar bersama bahasa Melayu. Diajar bahasa Melayu. Saya ingat lagi tu masa sekolah, saya sekolah rendah dulu, saya sempat belajar. Yang ajar saya tu cikgu bahasa Melayu. Di masa sekolah rendah, maknanya sebelum tahun 1983. Cuma dia ada isu dekat situ. Jadi ada isu iaitu sekitar ujung tahun 60-an, awal 70-an, kita dapati ada satu jangka masa itu buku teks ditulis dalam tulisan Rumi. Buku teks pendidikan Islam. Jadi sumber-sumber bertulisan Jawi itu sangat-sangat kurang, sangat-sangat terhad. Bahkan dalam buku-buku teks sudah tidak ada lagi penggunaan tulisan Jawi. Jadi sebab itulah kalau kita tengok penggunaan buku teks dalam tulisan Jawi ini penting. Kerana apa? Kerana bila tidak dimasukkan tulisan Jawi ataupun elemen Jawi dalam buku-buku teks, apabila jadi orang pelajar-pelajar, murid-murid sekolah tidak akan merasakan bahawa tulisan Jawi itu penting. Melainkan kalau kita ada dalam buku teks dan mereka perlu baca, mereka perlu gunakan, jadi mereka akan rasa itu satu tulisan yang penting untuk dikuasai, untuk dipelajari, untuk mereka menjadi mahir, kan.
Jadi sebab itu kalau untuk menyahut seruan International Seminar Script in Asia tu, apa yang kita buat sekarang ni sudah berada di landasan yang betul sebenarnya. Iaitu apabila kita memasukkan sedikit walaupun 3 muka surat tulisan Jawi yang berkait dengan lambang-lambang kerajaan, simbol-simbol ataupun ukapan-ukapan yang pendek-pendek yang bertujuan untuk memperkenalkan. Bukan nak suruh mahir pun. Kita faham kalau di sekolah rendah kewasaan Cina, Tamil dan sebagainya, mereka rasa tidak ada keperluan mungkin bagi mereka untuk pelajari Jawi. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, yang Jawi diiktiraf sebagai tulisan rasmi bagi negara, bagi bahasa kebangsaan, maka sedikit sebanyak kalau mereka tidak mahir pun, sekurang-kurangnya mereka kenal ini tulisan Jawi. Sekurang-kurangnya mereka boleh baca. Itu yang terbaik lah kalau mereka boleh baca. Sebab apa? Sebab mereka sendiri pun menggunakan tulisan ini pada produk-produk makanan keluaran mereka. Kan? Jadi tidak wajar mereka tulis benda yang mereka sendiri tidak tahu. Jadi sebab itu kalau kita kalau nak menyahut seruan ini, saya sangat-sangat setuju. Apabila kita nak sahut, maka kita rakyat Malaysia seharusnya menerima usaha yang dilakukan kerajaan. Usaha memasukkan elemen Jawi yang sedikit itu dalam bahasa Melayu itu dalam di SKP dalam kurikulum bahasa Melayu sekolah jenis kebangsaan, itu merupakan bukan usaha yang bersifat politik. Bukan bersifat politik. Sebab usaha ini dimulakan zaman Barisan Nasional, diteruskan masa Pakatan Harapan. Dan insya-Allah akan diteruskan juga pada masa Perikatan Nasional. Jadi sebab itu kita dapati benda ni melampaui batas politik dan melampaui batas kaum dan agama. Okey, sebab apa? Sebab tulisan Jawi diiktiraf oleh Akta Bahasa Kebangsaan sebagai salah satu tulisan bagi bahasa kebangsaan yang tidak boleh dilarang penggunaannya. Jadi sebab itu kita menyahut dengan rasa bertanggungjawab lah untuk kita teruskan agenda kita. Maknanya selepas ini, kalau tahun lepas tingkatan 4, sepatutnya tahun ni jajah 4, sepatutnya jajah 5, jajah 6 diteruskan. Kita harap dapat sambutan daripada rakyat di negara kita. Allah Alam. Betul Prof, saya bersetuju dengan pandangan Prof bahawa kadang-kadang timbulnya prasangka terhadap penerapan tulisan Jawi ini, sedangkan tulisan Jawi itu hanyalah tulisan yang digunakan untuk bahasa. Jadi sepatutnya pencerahan diberikan kepada seluruh kaum dalam negara kita ini supaya tidak timbul prasangka yang berkenaan dengan penerapan tulisan Jawi dalam PDP di peringkat rendah. Ada satu soalan lagi daripada Facebook Live. Saya kira soalan ini telah dijawab tadi berkenaan dengan adakah tulisan Jawi, penerapan tulisan Jawi, pembelajaran tulisan Jawi kepada murid bukan Melayu adalah satu paksaan kerana bercanggah terhadap agama yang dianuti. Jadi yang ini Prof dah sebut dah tadi. Soalan yang seterusnya ialah apakah usaha-usaha untuk memertabatkan tulisan Jawi supaya ia berterusan kekal? Silakan, Prof. Terima kasih, Doktor. Terima kasih kepada yang bertanya, para pendengar, para peserta webinar Bicara Ilmu dan juga penonton FB Live. Usaha untuk memertabatkan tulisan Jawi ini merupakan usaha berterusan lah. Dia bukan usaha yang boleh dibuat dalam masa sehari dua, tetapi dia memakan masa yang lama juga, sebab kita telah melalui zaman yang agak gelap macam yang saya sebutkan tadi, bila tidak ada lagi buku teks dalam tulisan Jawi,
dan pembelajaran tulisan Jawi ini tidak dititik beratkan dalam sistem pendidikan negara kita pada suatu ketika dahulu, yang menyebabkan satu generasi yang lahir daripada sistem pendidikan ini tidak tahu tulisan Jawi. Jadi usaha untuk mengembalikan untuk memartabatkan tulisan Jawi itu bukan satu usaha yang mudah, yang memerlukan kerjasama dan juga memerlukan kesungguhan daripada semua pihak. Dan alhamdulillah kita dapati sekarang ini terdapat usaha-usaha untuk memperkasakan tulisan Jawi ini yang sekarang ini sedang diusahakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana baru-baru ini telah diadakan suatu perbincangan semacam seminar lah juga dibuat untuk membincangkan bagaimana usaha-usaha untuk memperkasakan tulisan Jawi secara detail, secara rinci, termasuklah berapa jumlah peruntukan yang kita perlukan untuk memperkasakan tulisan Jawi. Dan antara benda yang saya cadangkan ialah saya sebagai salah seorang daripada panel mencadangkan dia kena mula daripada sistem pendidikan. Kita melalui zaman gelap kerana sistem pendidikan, kita nak kembalikan memartabatkan tulisan Jawi pun melalui sistem pendidikan. Itu yang utamanya. Jadi pembelajaran tulisan Jawi ini saya cadangkan supaya diadakan secara berasingan dengan pendidikan Islam. Supaya tidak timbul prasangka yang tidak baik kepada tulisan Jawi. Jadi adakan mata pelajaran khusus bermula daripada prasekolah lagi. Cadangan saya. Daripada prasekolah lagi sehingga ke peringkat universiti. Sehingga ke peringkat pasca siswazah. Pasca siswazah. Peringkat master PhD. Daripada belajar alif bata sampailah kajian manuskrip yang dalam pelbagai bidang ilmu, dalam bidang astronomi, matematik di tingkat universiti. Jadi itu merupakan usaha yang perlu dilakukan walaupun dia menelan sedikit kos. Sedikit kos diperlukan. Nak buat buku teks Jawi dan sebagainya. Jadi saya rasa ini perlu, sangat-sangat perlu. Dan saya setakat ini saya tak tahu sejauh mana penerimaan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dan pihak Kerajaan Malaysia atas saranan ini. Dan kita harap kalau tidak diterima pun ada usaha-usaha lain yang lebih baik untuk kita jalankan untuk meningkatkan, memartabatkan tulisan Jawi. Tuan. Ya, jadi jelas kepada kita bahawa tulisan Jawi adalah sesuatu yang wajar untuk dimartabatkan, diterapkan dalam pembelajaran ini, bermula daripada peringkat rendah sampailah ke peringkat tinggi, kerana tanpa usaha-usaha yang sebegini sudah tentulah tulisan Jawi itu tidak akan dapat dimartabatkan sampai bila-bila. Jadi perlu ada keazaman yang tinggi di kalangan pelbagai pihak untuk memartabatkan tulisan Jawi ini, khususnya dalam bidang pendidikan ni, bermula daripada pendidikan rendah sehinggalah ke pendidikan tinggi. Baik, jadi kita dah hampir sampai ke penghujung. Cuma sebelum saya minta Dr. Adi simpul, saya ada satu soalan. Soalan ni saya dah lama pendam lah, dan memang saya nak tanya Dr. Adi kerana ia mungkin mewakili sebahagian daripada masyarakat kita lah, pandangan mereka terhadap tulisan Jawi ni, iaitu ada pandangan yang menyatakan kaedah penulisan Jawi ni agak susah, kerana terlalu banyak kaedah. Terlalu banyak kaedah yang kadang-kadang sukar untuk diingati. Misalnya penggunaan huruf Qaf, Kaf, Hamzah bagi menggantikan K dalam tulisan Rumi. Itu contohlah. Jadi apakah usaha yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah ini, untuk memudahkan lagi
cara penulisan Jawi itu. Silakan Pak. Okey, terima kasih Datuk Wan. Ini soalan Datuk Wan sendiri ke soalan siapa? Soalan yang kita dengar daripada bawah lah. Daripada Okey. pelbagai pihak. Ya. Okey, terima kasih Datuk Wan. Okey. Jadi alhamdulillah ada 82 orang. Sebenarnya antara usaha yang kita buat tadilah mengeluarkan pedoman ejaan Jawi, pedoman umum ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan 2020. Dan yang kedua, kita terbitkan Kamus Dewan Perdana 2020 juga. Jadi itu maknanya dia sebenarnya bahasa ni ialah kita yang pertama, kita apa-apa bahasa pun, kadang-kadang tulisan Rumi pun kita nak kena rujuk juga kamus ejaan macam mana. Jadi dari segi sistem, dari segi sistem ejaan itu sendiri, ejaan yang ada sekarang ini merupakan penambahbaikan daripada ejaan Za'ba, dan ejaan Za'ba merupakan penambahbaikan daripada ejaan Jawi klasik. Jadi sebab itu bila kita sebut penambahbaikan, maka dia sepatutnya dia lebih mudah lah, sepatutnya. Cuma kita rasa susah. Sebab apa? Sebab kita tidak mungkinlah, sebab kita tidak melihat kepada ejaan Jawi klasik. Kita tidak melihat kepada ejaan Jawi Za'ba yang sebenarnya lebih susah daripada ejaan sekarang. Kita mewarisi ejaan tersebut. Tadi kalau kita tengok, kalau kita perasan dalam Aqaid An-Nasafi yang satu muka surat tu sahaja yang saya tunjukkan gambar tadi, ada perkataan hidup dan mati tadi kan. Hidup dia je haya dalpa. Kalau sekarang kita tak baca hidup, kita baca hidap. Mi alita kita tak akan baca mati sekarang, kita akan baca mata. Jadi kambing dengan kembang lah. Kambing kembang kumbang. Jadi kat situ penambahbaikan telah pun dibuat. Jadi hidup kita tambah wow, haya dan wapa. Jadi tak lagi bertukar dengan hidap. Mati kita tambah ya, mi alif taya, tidak lagi bertukar dengan mata. Jadi kat situ kita dapati dah banyak sekali penambahbaikan telah dibuat. Cuma mungkin ada sesetengah itu yang kita anggap sudah mantap. Ada sudah mantap ejaannya yang kita rasa kalau kita ubah, dia boleh menimbulkan kekeliruan dan mungkin ketidakpuashatian orang ramai. Jadi kita kekalkan ejaan lama yang kadang-kadang kita rasa macam ejaan tu rasa macam tak betul. Okey. Contohnya sekarang macam saya ambil contoh perkataan silaturrahim. Kan, silaturrahim. Saya kata kenapa aja ada ya rahim tu, ar-rahim tu ada ya. Ya tu kalau ada ya tu macam saya tanya Dr. Wan kita nama Allah. Ar-rahim silaturrahim. Kalau aja silaturrahim soalan marbutah. Lepas tu ar-rahim alif raha ya mim. Ada ya dekat situ. Tak betul. Dr. Wan kata tak betul. Tapi bila saya rujuk Za'ba, Za'ba pun aja macam tu. Kan? Jadi Za'ba adalah tokoh yang mengetahui bahasa Arab. Tetapi Za'ba ni, dia bagi, sebab Za'ba ni, kita kena faham Za'ba ni, dia punya prinsip, ejaan Jawi hendaklah berdasarkan ejaan yang digemari oleh pengguna-pengguna tulisan Jawi. Dia tidak semestinya ejaan yang betul. Tidak semestinya ejaan yang betul. Sebab apa? Sebab dia mengikut sebutan dan bahasa itu sendiri ataupun tulisan itu sendiri adalah milik masyarakat. Dia bukan milik ahli bahasa. Walau bagaimanapun, Za'ba diletak dalam kurungan ha mim. Maknanya boleh juga kalau nak eja ar-rahim tu alif ra ha mim. Silaturrahim soalan ta marbutah alif lam ra ha mim pun boleh juga. Jadi sebab itu Za'ba sarankan kepada generasi akan datang duk mesyuarat elok-elok,
bincang mana satu yang lebih betul, yang lebih disukai, yang lebih digemari oleh masyarakat pengguna. Tapi itulah yang menimbulkan permasalahan. Kita nak pilih yang mana? Yang nak pilih yang biasa digunakan ataupun nak pilih yang betul. Itu kita berada di persimpangan di situ. Yang menyebabkan kadang-kadang sistem ejaan itu kadang-kadang kalau contoh kata serapan Arab tak sama dengan ejaan Arab. Tak sama dengan ejaan Arab. Tetapi insya-Allah kita akan perbaiki dari semasa ke semasa. Sebab perkataan ini ada puluhan ribu perkataan. Mungkin kalau kita buat penambahbaikan hari ini, mungkin ada terlepas pandang perkataan-perkataan lain. Jadi kita memerlukan masa. Kalaulah kamus 30 tahun ambil masa, pedoman umum ejaan Jawi itu pun ambil masa 6 tahun untuk siapkan. Memang kita perlukan masa untuk kita menambah baik dari semasa ke semasa, yang insya-Allah kita akan bincangkan dan kita akan buat penambahbaikan mana-mana yang memang salah. Misalnya sujud sin waw jim waw dah, tambah waw pula kat situ, kita dah buang. Kita aja sin jim waw dal sebagaimana ejaan Arab. Kita dah baiki. Begitu juga kata-kata yang berhomograf, misalnya kalau kita tengok dulu macam perkataan toleh dengan tauliyah sama. Jadi sekarang ni kita biarkan tauliyah dulu tambah tawaw lam ya alif ha misalnya, tak betul dengan bahasa Arab. Kan? Jadi kita kata itu bahasa Arab, kata serapan Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Maka kita raikan perbezaan ini, kita biarkan homograf ataupun sama eja itu berlaku. Jadi untuk tauliyah pun kita aja tawaw lam ya ha juga. Jadi sebab itu dia antara satu lagi ha dengan ta marbutah. Ha dengan ta maftuhah, daripada ta marbutah. Kita dalam bahasa Melayu kita tidak ada muannas muzakkar. Kita tak ada penanda gender. Jadi ta marbutah itu tidak berfungsi sebagai gender dalam bahasa Melayu, sebagai jantina. Jadi kita bebas untuk menggantikan dengan ta maftuhah ataupun nak dengan ha mengikut sebutan orang Melayu. Kecuali kata serapan, kata istilah keislaman, kita kekalkan solat, kita tak ubah walaupun kita sebut dengan ti. Kita tak ubah, kita kekalkan ta marbutah. Umrah, ain ra ta marbutah, kita kekalkan. Kita tak ubah yang tu. Jadi kalau untuk kata serapan Arab, memang kita ada pelbagai sistem yang kita ambil daripada bahasa Arab. Memang yang itu memang agak sukar untuk kita tetapkan, ada kaedah-kaedah yang tertentu. Melainkan hanya sedikit sahaja kita boleh tetapkan kaedah yang mana yang telah terserap ke dalam bahasa Melayu. Adapun ejaan yang homograf, sama eja, kita dah kurangkan perbezaan tersebut untuk memudahkan. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita tengok Za'ba eja, gurau dengan guru eja sama. Kerana sudah kurang, sangat-sangat kurang penulisan dalam tulisan Jawi. Jadi Za'ba telah mengumpulkannya dan telah masukkannya dalam daftar ejaan Melayu beliau yang kita menjadi rujukan kita. Jadi sebab itu kita katakan dia sebagai penghubung ejaan Jawi sekarang dengan ejaan Jawi lama dahulu. Okey. Jadi sebab itu sekarang ni dasar ejaan Jawi sekarang ini masih lagi berdasarkan Za'ba. Walaupun kita buat beberapa penambahbaikan hasil daripada